Tapi kalau agama tak faham, masuk politik, hancur parti. Itu yang kena faham, tuan-tuan. CD yang kita keluarkan ini daripada masjid, tuan-tuan, daripada surau ke AU4, sangat-sangat banyak feedback yang saya dapat. Tak kurang daripada 100 tiap-tiap hari, tuan-tuan, SMS. Macam-macam persoalan, macam-macam. Belum masuk lagi panggilan. Saya tak jawab lah, tuan-tuan. Malam-malam saya tutup. Kadang-kadang saya tak jawab, lantak lah. SMS pun saya tak jawab dah. Pening kepala, tuan-tuan. Saya bagi pada PA saya lah. Hang boleh jawab lah. 14 tahun dah pun PA saya ikut saya. Daripada kurus sampai boroi lah dia tu pun. Takkan tak boleh jawab lagi. Hang jawab lah. Dulu halus ya Allah ni, ya Allah. Perut dia atas rabak. Atas raga motor dah sekarang ni. Jawab je lah. Apa-apa masalah, tak tahu jawab, hantar pada saya. Ni kesan yang kita buat. Tapi ada orang dengki. Sampai CD tu tak boleh dijual. Dia ambil, tak di bawah. Jangan jual. Tempat ni CD Ustaz Kazim tak boleh jual. Okey? Sebab dia tak menguntungkan parti. Maknanya orang ini memperjuangkan parti, tidak memperjuangkan Islam. Memperjuangkan parti tidak ada pahala. Memperjuangkan Islam baru ada pahala. Baik, kemudian. Atau juga suka kedatangan bala. Dengki itu ialah bila tuan-tuan suka orang tu dapat bala. Suka bila dapat mudarat. Padan muka itulah ngata korang sangat. Rasakan tuan-tuan kalau ada perasaan sekelumit macam itu dalam hati, tuan-tuan dipanggil sebagai hasad. Semayang tuan-tuan ditolak. Kita hari ini semayang cukup jaga, puasa cukup jaga, tajwid cukup jaga. Baca Quran tu tak kena tajwid, oi marah ustaz. Tapi hasad tak ada siapa nak jaga. Baik kita jaga ni. Yang kedua, fattan, iaitu orang yang mengadu-ngadu, membuat fitnah supaya bergaduh di antara dua orang, supaya berkelahi, maka itu adalah haram dan berdosa besar. Jaga-jaga para wartawan. Ada benda yang patut disiarkan dalam akhbar, ada benda yang tak patut disiarkan. Jangan sampai cerita yang kita buat itu menjadi fattan, menjadi bergaduh kita. Dan dihubungkan pula orang yang menuduh orang. Fattan yang kedua maksudnya ialah menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti. Yang ketiga, fattan maknanya ialah orang yang tidak bertutur di antara dua orang lebih daripada 3 hari dengan tiada uzur syar'i. 3 makna fattan. Yang pertama, mengadu domba. Tuan-tuan jangan mengadu domba di antara ustaz dengan ustaz. Ustaz, ya, minggu lepas Ustaz Kazim datang. Habis tu dia tibai ustaz rapat. Tu nama dia fattan. Jangan tuan-tuan. Haji Din, ya, semalam nyembang Haji Dolah. Apa dia cakap? Oi, pedih telinga saya Haji Din. Haji Dolah rapat tiba tu Haji Din. Itu nama dia fattan. Kerja dia nak bagi bergaduh. Jangan buat macam itu. Yang kedua, fattan maknanya menuduh tanpa bukti. Berapa banyak kita hari ini menuduh tanpa bukti. Yang mati itu Ismail Saleh. Ya, kita duk heboh, Ismail Kamuy pula mati. Jenuh kita ni ustaz. Satu kehilangan besar ustaz. Siapa pula hilang ni? Ustaz tak tahu ke ustaz? Mohong lah. Saya telefon adik dia ada kata kat duk Mekah nu buat umrah. Besok balik kata dia sihat walafiat datuk tu. Tu yang mana yang mati ustaz? Mana saya tahu. Buka berita lah tengok. Oh, profesor hak buta tu Ismail juga. Kita ni asal Ismail mati je, Ismail kamu lah tu. Cepat sangat buat cerita dia pasal apa ni? Yang untungnya Maxis. Yang untungnya ni syarikat-syarikat telefon, syarikat telekom ni yang sebarkan. Berpuluh-puluh masuk. Satu kehilangan besar buat negara. Ustaz Ismail kamu telah kembali ke rahmatullah baru sebentar tadi. Sebarkan. Sebar pula lagi pula. Ya Allah. Yang untung siapa? Tu bangunan mereka makin tinggi. Duit kita percaya pada fitnah. Kenapa jadi macam itu? Kenapa tak tanya pada ahli? Fas'alu ahla zikr.
Orang Kedah telefon, orang Perlis tanya saya. Saya kata dak bohong je. Tengah-tengah sahur pun ustaz, tahu dah ustaz, bila kita nak pergi KL, buat apa? Nengok Datuk Ismail dah tak ada dah ustaz, tak bayar, dia dekat Mekah. Ini penyakit kita ni tuan-tuan, terlalu cepat percaya. Baca surat khabar percaya, tengok blog percaya. Kita tak tahu, jangan tuduh orang. Siapa pun jangan tuduh selagi mana bukti belum ada, selagi belum sabit salah. Rasuah ke apa bala ke, jangan tuduh. Bunuh ke, orang terjun ke, dia terjun ke, orang tolak dia ke, jangan tuduh siapa-siapa. Hari ni kita ni terjun bangunan, mesti orang tolak punya. Tidak, takkan dia terjun, kawan dah mengandung tunang dia, mesti orang. Sabar, kita tak tahu duk dia. Kita tak tahu. Ini mesti rasuah punya ni, tu yang dia takut ni, mesti ada pegawai rasuah punya ni, tu yang dia nak selamat dia. Sabar, kita tak tahu. Cuba duk diam-diam. Dah mati. Yang kita duk sibuk bersepak, biar mereka duk siasat inquest ke apa ke, biar mereka siasat. Kita tak boleh tuduh. Tak mesti pegawai dia punya cekuk ramai-ramai pitok kut tingkap. Mesti mereka punya tempat mereka. Hang nampak ke? Tak ada apa lah cerita. Ini pun penyakit tuan-tuan. Kita dalam bulan puasa ni, kita tak boleh tuduh. Dah lah dia bunuh, kalau katalah dia bunuh diri, mesti dia nak defend apa-apa, mesti pok-pok tu pun rasuah tu. Hang tak tahu, jangan tuduh. Cuba duduk diam-diam, pergi baca Quran, pergi berzikir. Tak mesti dia bunuhnya. Tak, dia bunuh bini dia bunuh. Tidak macam mana kan, dia pun bom ke mana, kita tahu. Sabar, kita tak tahu. Tuan-tuan nak jadi fatan ke? Berapa banyak ustaz? Saya macam mana saya tak percaya ustaz? Cuba tengok ustaz, dalam internet, dalam blog, dalam macam-macam lah ustaz. Facebook lah, book muka lah, semuanya ada ustaz. Apa lagi tak? Ini semua bukti. Belum. Ini andaian. Andaian tu boleh bawa pada fatan. Lupakah kita kepiah di kepala, janggut di muka, Quran depan mata? Lupakah Quran bagi ajar pada kita, jangan tuduh tanpa bukti, jangan bercakap kalau tak tahu. Tapi hari ni itulah manusia tuan-tuan. Ceramah macam kita ni berapa ramai nak datang? Ceramah nak cerita bagi sangka baik pada orang. Tapi kalau ceramah yang melibatkan politik, penuh padang. Ini penyakit yang kita buat. Ceramah yang bersandar pada fakta, pada Quran, orang tak mau nak ikut. Tapi ceramah libang-libu, untam orang tanpa saksi, tanpa bukti, kita cukup percaya. Quran ni tak pernah menipu, sentiasa betul. Kita tak nak percaya. Tapi internet yang penuh dengan tipuan, gambar kepala kawan ni, buh badan kawan ni, yang tu pula kita jadi percaya. Tuan-tuan, balik pada Islam ni, balik kepada Islam ni. Tak boleh cakap. Hari ni semua orang cakap kembalilah pada Islam, kembalilah pada Islam. Membohong. Kamu pun tak kembali pada Islam. Cakap siapa pun boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Islam tu hak, agama lain batil. Bukankah Allah kata jangan campur? Kamu campur juga. Allah bukankah dalam Quran Allah kata dah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang zalim, nanti kamu disentuh neraka. Orang kafir itu menolak hudud, menolak Islam. Menolak Islam, hudud itu zalim nama dia. Bukankah Allah kata jangan cenderung kepada orang zalim? Kenapa kamu cenderung? Jelas ayat Quran. Kita tidak boleh bercakap kembali pada Quran, kembali pada Quran, kalau perbuatan kita tidak ada kembali pada Quran. Bercakap siapa pun boleh cakap. Nak menuduh orang mesti ada saksi, mesti ada pembuktian. Itu kembali pada Quran. Tapi hari ini kita boleh tuduh daripada laman blog saja. Tuan-tuan tengok dalam internet, berapa banyak yang maki hamun saya. Macam-macam tuduh saya. Saya tak buka dalam internet. Saya tak buka internet. Saya buka internet laman web saya ya. www.albarakah.org. Dah. Saya tengok hari ini kedudukan Al-Barakah dalam laman Google bahagian atas sekali, Al-Barakah. Awal dulu dia duduk pada halaman nombor 5. Sekarang halaman nombor 1.
page nombor 1 atas sekali. Dulu kena tekan Al-Barakah, tak ada, tekan hak nombor 2, cari hak nombor 3, nombor 5 baru jumpa Pusat Pendidikan Al-Barakah. Sekarang ni buka aja, awal sekali, atas sekali, Alhamdulillah. Maknanya kira not bad lah. Al-Barakah ni kira okey lah. Google atas sekali Al-Barakah, daripada ribu orang pakai nama Al-Barakah. Saya duk page nombor 1 atas pula tu, kira A lah, influenza A lah tu kira tu. Baik, saya kira saya updatekan saya punya tu. InsyaAllah bulan depan ni, lepas raya ni, saya akan buat daripada ustaz. Tuan-tuan boleh email dengan saya akan mula menjawab email dan sebagainya. Sekarang kita dah tambahkan lagi dari laman, ada 8 laman, daripada 4 kita dah tambahkan lagi. Tuan-tuan boleh tengok yang terkini ni. Saya rasa hari ni mungkin dah mencapai 6,000 atau 7,000 orang dah, yang dalam tempoh sebulan, 2 bulan kita lancarkan. Alhamdulillah. Baik, saya buka yang tu lagi faedah saya. Daripada saya buka orang duk tibai saya marah pula. Ustaz Kazim pembohong, Kazim pergi ceramah di Kedah, tak ada siapa pergi, tinggal tiang lebih banyak benda orang. Saya menung bila masa aku pergi ceramah di Kedah, tiang lebih banyak benda orang. Baru ni saya ceramah di Jitra, Masjid As-Salihin. Kampung apa ya? Lupa dah saya pun. Dekat Jitra tu. Saya nak tengok ada orang tak ada orang. Pasal saya tengok dalam internet tadi, kami kalau Kazim mari Kedah tak ada siapa pergi sambut dia dengar. Saya pun duduk ada ke orang ni. Pipi tuan-tuan macam pasar malam. Pasar malam kan masjid ni. Orang duduk menegah macam pasar. Inilah tempat ceramah dia ustaz. Kata tak ada orang. Sepenuh-penuh masjid, di ruang parking pun tak boleh parking, semuanya buat kemah, buat ceramah. TV pasang, skrin pasang, LCD pasang. Tak ada orang boikot saya pun. Ramai tuan-tuan. Orang buta pun datang. Orang buta. Orang cacat. Budak tu besar tapi cacat. Mak dia, bapak dia tolak dia dalam kursi roda, dalam kursi roda daripada Al-Usta datang. Cacat tuan-tuan. Kaki tak ada, tangan tak ada, duduk dengar. Datang tuan-tuan, anak dia ni cacat tapi dengar CD saya. Bila tahu saya nak turun di Jitra, dia suruh mak dia, bapak dia bawa dia. Bapak dia tolak, padahal dia dah besar, dah berjanggut tuan-tuan, tapi pasal cacat ditolak dalam kursi roda tu, dalam kereta sorong tu. Datang dengar CD duduk di luar, tengok LCD tu, tengok dia punya skrin besar. Subhanallah, ada orang buta. Ustaz, saya ni peminat setia ustaz. Ya, minta autograf ke? Nak pegang muka. Pegang, dia pun pegang. Tak apa, boleh pegang lah. Pelik aku tuan-tuan. Pelik-pelik ni manusia ni kan.